pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan, membawa rahmat kepada seluruh alam. Baginda dilahirkan di Mekah pada 570 Masihi dan baginda wafat saat berusia 63 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Harisun binti Wan Hamid, alumni Hubungan Antarabangsa Universiti Sultan Zainal Abidin. Dah lama tak bersua dengan pelajar-pelajar Hubungan Antarabangsa, jadi ni adalah kali yang pertama selepas bergelar alumni Hubungan Antarabangsa. Jadi hari ini kita menyambut ketibaan Maulidur Rasul, iaitu hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, dan kita akan bercakap mengenai baginda. Disebabkan hari ini adalah hari ulang tahun kelahiran baginda, maka kita akan cuba untuk mengingati tentang baginda sendiri. Jadi untuk saya akan ceritakan tentang strategi politik Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk memberikan rahmat bagi sekalian alam." Di situ memperlihatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah Subhanahu taala untuk menjadi rahmat bagi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang ketua bagi segala aspek. Kalau anda semua perhatikan, baginda adalah seorang pemimpin dari segi agama, politik, keselamatan, masyarakat, ekonomi, malah baginda juga merupakan seorang ketua hakim. Baginda merupakan ketua dalam setiap aspek pentadbiran dan juga pemerintahan. Dalam kita nak meneliti sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW dan juga strategi politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, sangat penting untuk kita merujuk kepada sumber prima ataupun sumber utama yang sahih. Jadi dalam perbicaraan kita kali ini, kita akan berpaksikan kepada Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Abdul Malik bin Hisham. Dan dalam Sirah An-Nabawiyah tersebut, Abdul Malik bin Hisham menyatakan bahawa terdapat dua fasa dalam pendakwahan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah marhalah madaniyah dan yang kedua pula ialah marhalah makiyah. Dan pada fasa kedua iaitu marhalah madaniyah inilah merangkumi aspek pentadbiran dan juga pemerintahan. Jadi kita tengok di sini kita ada pemerintahan dan juga pentadbiran. Apabila baginda Muhammad SAW dan juga kaum-kaum muhajirin, iaitu kaum yang berpindah daripada Mekah ke Madinah, mereka berpindah ke Madinah dan berhijrah ke sana. Dan bila Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW diterima sebagai ketua negara tersebut. Dan untuk pengetahuan anda semua, Madinah merupakan sebuah kota yang merupakan yang dinamakan sebagai Yathrib. Dulu disebut sebagai Yathrib dan sekarang disebut sebagai kota Madinah. Dan bila Nabi Muhammad SAW berpindah ke sana, Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai ketua negara. Negara ni, bila kita sebut negara, kan kita belajar hubungan antarabangsa. Negara ni dia memerlukan 4 ciri-ciri, iaitu perlu mempunyai rakyat, kerajaan, kedaulatan dan juga wilayah. Wilayah. Jadi perlu ada 4 ciri-ciri. Sama juga dalam Montevideo Convention ada 4 syarat untuk menjadikan sesebuah negara tu sebagai sesebuah negara. Jadi negara Madinah ni menjadi negara apabila cukup 4 syarat tersebut. Dan diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pemerintahan tu diberi secara rela oleh rakyat-rakyat dari Madinah, terutamanya kaum muhajirin dan juga kaum ansar dan juga kaum-kaum lain di Madinah seperti orang bukan Islam kan. Kestabilan politik sesebuah negara ni sangat-sangat penting dan kesannya sangat-sangat mustahak kalau tidak dijaga dengan baik. Madinah Al-Munawwarah ni dia mempunyai ciri-ciri penting dan juga mempunyai kestabilan negara di mana dia ada 4 ciri penting yang saya katakan tadi, seperti mempunyai rakyat, kedaulatan, wilayah dan juga kerajaan. Jadi Madinah Munawwarah ni mencukupi syarat-syarat untuk menjadi sesebuah negara.
pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah mendapat perhatian daripada empayar-empayar bersebelahan dengan Madinah seperti empayar Parsi dan juga daripada empayar Rom. Fasa kedua marhalah Madaniyah iaitu fasa pentadbiran negara di mana baginda Muhammad SAW bersama pengikut-pengikutnya yang lain bersama-sama mentadbir sebuah negara, membangunkan sebuah negara yang baru, yang mana mereka sampai ke sana, berhijrah, tiba di Madinah dan sama-sama dengan orang-orang lain, bersama dengan pengikut-pengikut dan rakyat-rakyat yang ada di dalam Madinah untuk membangunkan negara Madinah. Sebagai seorang ketua negara, Nabi Muhammad SAW sentiasa cuba untuk berusaha untuk menggariskan polisi-polisi dan perlembagaan yang sesuai dengan negara yang sedang dibina, iaitu negara Madinah. Dan lepas ni kita akan tengok banyak lagi polisi-polisi yang dibuat dan juga perlembagaan yang dibuat selepas Nabi Muhammad SAW menjadi ketua negara Madinah. Kestabilan politik ni berkait rapat dengan segala aspek-aspek yang ada dalam sebuah negara. Contohnya seperti ekonomi, masyarakat dan juga agama, semua ni berkait rapat. Kalau kestabilan politik tu tak stabil, jadi yang lain-lain pun turut akan dipengaruhi. Jadi disebabkan itulah kita kena tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW menstabilkan politik di negara Madinah. Dalam pada itu kita kena tahu juga apa itu definisi sebuah negara yang stabil. Stabil ni dari segi kata nama, kalau kita bincangkan dari segi kata nama bermaksud mantap, kukuh, padat dan tak bergoyah lah. Memang tak akan bergoyah walaupun ada sesuatu yang menentangnya. Negara pula adalah sebuah tempat yang didiami oleh masyarakat. Negara yang stabil ialah tempat yang didiami oleh masyarakat dan tidak mempunyai masalah, tidak bergoyah. Negara yang mempunyai keamanan yang mantap dan kukuh. Itu definisi kestabilan sebuah negara. Negara yang mempunyai tempat untuk didiami dengan aman, damai. Tadi kan kita dah bincangkan dari segi aspek-aspek yang memenuhi syarat-syarat kecukupan sebagai negara Madinah. Dan sekarang kita akan tengok pula apa sebenarnya strategi yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam strategi politiknya untuk membentuk negara Madinah, untuk memastikan negara Madinah sentiasa mempunyai politik yang stabil. Yang pertama sekali, apabila baginda tiba di Madinah Al-Munawwarah, perkara pertama yang dilakukan ialah untuk memeterai perjanjian. Ini dipanggil sebagai Perlembagaan Madinah ataupun Sahifah Madinah. Dan perlembagaan ini dibuat antara orang-orang masyarakat atau kaum-kaum yang ada di Madinah. Dan ini termasuk juga dengan kaum-kaum Yahudi dan kaum-kaum bukan Islam di Madinah. Perjanjian ini sangat penting dibuat supaya kaum-kaum di dalam Madinah dapat turut serta dalam pembinaan negara Madinah. Dan hal ini diketuai oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara. Perlembagaan Madinah ni dibuat untuk memastikan supaya sebelum ni kaum-kaum di Madinah mereka selalu bergaduh. Selalu ada perselisihan faham disebabkan ada kaum Arab yang Islam dan ada juga kaum Arab yang bukan Islam, dan mereka selalu bergaduh disebabkan monopoli oleh kaum Yahudi dan lain-lain. Dan ada banyak faktor lah yang saling tambah-menambah dalam isu-isu di Madinah. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad terus membuat perjanjian iaitu Perlembagaan Madinah yang dapat menyatupadukan kaum yang ada di dalam Madinah. Salah satu intipati daripada Perlembagaan Madinah ataupun Sahifah Madinah ialah di mana kaum Yahudi juga dikehendaki membayar separuh daripada pembiayaan perang. Jadi sebagaimana yang patut diketahui, kaum Yahudi di Madinah di saat ini mereka memonopoli kawasan pasar dan juga perniagaan-perniagaan yang ada di Madinah. Jadi kebanyakan kaum Yahudi ni mereka mempunyai kekayaan yang banyak pada zaman tersebut. Dan mereka perlu berkongsi harta mereka supaya dapat digunakan juga dalam pembiayaan perang. Jadi separuhnya dibayar oleh kaum lain iaitu orang Islam, dan sebahagiannya pula dibayari oleh kaum Yahudi dan juga kaum-kaum lain. Kaum Yahudi ini juga termasuk jugalah dengan kabilah-kabilah lain. Kaum Yahudi ni terdiri daripada Bani Nadir, Bani Quraizah dan juga Bani Qainuqa, dan ada juga daripada musyrikin Yasrib yang memang orang bukan Islam di Madinah.
dan mereka-mereka inilah yang dikehendaki untuk membayar separuh daripada pembiayaan perang. Frasa dalam perjanjian ni di mana mereka kena bayar separuh daripada pembiayaan perang ni adalah sangat penting, sebab sebelum kedatangan Islam ke Madinah, tanah Madinah ni di sekeliling mereka ni ada banyak gangguan disebabkan Madinah ni tanah yang subur, mempunyai binatang ternakan yang banyak, tanam-tanaman yang subur. Jadi disebabkan oleh itu banyak terjadi ancaman daripada negara-negara sekeliling lah, negara-negara kat luar, daripada kabilah-kabilah di luar ni. Ada banyak ancaman daripada kawasan luar. Jadi sangat penting lah bila kedatangan Nabi Muhammad SAW dicuba untuk melindungi tanah Madinah yang memang mempunyai tanaman yang subur dan kekayaan hasil bumi yang banyak. Selain daripada frasa di mana perlu mempunyai separuh-separuh pembiayaan untuk peperangan, terdapat juga frasa di mana dilarang untuk melindungi kaum Quraisy. Sebagaimana yang diketahui, kaum Quraisy daripada Mekah merupakan musuh utama Islam kerana mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi sesiapa sahaja yang melindungi kaum Quraisy daripada Mekah tersebut adalah musuh bagi Islam pada waktu itu, dan hal itu juga dinyatakan dalam Perlembagaan Madinah. Yang ketiga pula adalah sesiapa sahaja yang ingin keluar daripada Madinah perlulah memberitahu kepada ketua negara, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tiada orang yang dapat keluar dan masuk daripada Madinah tanpa kebenaran dan keizinan daripada Nabi Muhammad SAW. Hal ini sangat penting kerana di mana bila pembukaan sesebuah negara, keselamatan perlu dititik beratkan, dan keluar masuk seseorang di dalam sesebuah negara tu merupakan perkara yang penting bagi aspek keselamatan sesebuah negara. Seterusnya pula, strategi politik Nabi Muhammad SAW, baginda cuba untuk memberikan bekalan kecukupan makanan yang cukup kepada penduduk Madinah. Sebagaimana yang kita tahu, bekalan makanan ini sangat berkait rapat dengan kestabilan politik di sesebuah negara. Kalau makanan tak cukup, memang nahaslah sesebuah negara tersebut. Strategi yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW ialah memberi motivasi kepada rakyat untuk sentiasa bercucuk tanam dan mengusahakan pertanian. Dan ada juga tanah-tanah yang diberikan kepada kaum-kaum di dalam masyarakat Madinah ni supaya mereka dapat bercucuk tanam. Diberikan tanah untuk mereka bercucuk tanam, dan ada juga tuan-tuan tanah yang memberikan tawaran kepada masyarakat untuk bercucuk tanam di dalam kawasan pertaniannya. Antara kejayaan strategi politik Nabi Muhammad SAW semasa menjadi ketua negara di Madinah ialah menyatu padukan puak kaum Aus dan Khazraj yang berada di Madinah. Dan hal ini sangat penting sebab bila berada dalam sesebuah negara, kalau kaum-kaumnya sendiri tidak bersatu padu, itu akan menggugat kesejahteraan sesebuah negara. Selain daripada itu, Nabi Muhammad SAW juga mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar di Madinah. Muhajirin ini orang-orang yang datang berhijrah bersama-sama Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah. Dan dia datang bersama Nabi Muhammad lah. Tinggalkan keluarga, tinggalkan tanaman, tinggalkan kediaman, datang bersama-sama Nabi Muhammad SAW untuk membina negara Madinah. Sebagaimana yang kita tahu, diplomasi dan juga hubungan diplomatik ni merupakan perkara yang penting dalam hubungan antarabangsa, dalam interaksi hubungan antara negara-negara. Jadi bila Nabi Muhammad SAW ni menjadi seorang ketua negara, beliau membuat hubungan diplomatik yang sangat baik dengan negara-negara berdekatan dan juga negara-negara jauh sekalipun. Contohnya seperti menghantar hubungan diplomatik, menghantar kita panggil sebagai apa ya? Kita panggil sebagai diplomat lah. Diplomat ke Habsyah Mesir, menghantar perwakilan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara lain. Dan ini juga penting kerana semasa waktu tersebut Nabi Muhammad SAW ingin melebar luaskan lagi ajaran agama Islam. Alhamdulillah, maka itulah strategi politik yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW semasa pemerintahan di Madinah. Sebenarnya banyak lagi strategi politik yang dibuat oleh baginda. Namun buat masa ini, hanya setakat itu yang kita boleh bincangkan.
Ingatlah, bacalah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semasa ke semasa walaupun bukan pada hari Maulidur Rasul, agar sentiasa dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.